Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah Fima yajibu 'alan nisa' fi umuri diniyah, sehinggalah perkataan dia, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan jangan sesekali lalai daripada mengingati tentang mati dan kedahsyatannya, kedahsyatan mati. Janganlah kita abai untuk hari akhirat. Tahukah kamu apakah jaminan keamanan atau sesuatu yang boleh melepaskan kamu dari kehebatan hari kiamat, yang mana anak-anak kecil tumbuh ubahnya kerana kedahsyatan hari itu. Pengarah sekarang duduk bercakap, berbahas, menyuruh kepada muslimat kita mengingati kepada akhirat, supaya timbul perasaan zuhud, perasaan tak suka kepada dunia, suka kepada akhirat. Kerana satu benda yang indah tapi yang akan hancur, sungguh akan tidak dipilih. Manakala satu benda yang kekal, yang selamanya akan menjadi pilihan. Maka apabila kita mengingati kematian, iaitu hari berpisahnya kita dengan dunia dan hari hancurnya dunia ni, maka itu adalah hari kesudahan dunia yang kita gila-gila, yang kita impikan. Maka kita akan berada pada satu kawasan, satu tempat bernama akhirat selama-lamanya. Maka apabila kita baca ayat Quran memperingati hari kiamat, apa maksud hari kiamat? Supaya tidak ada perasaan saya kepada dunia, dunia ni akan hancur. Dan supaya timbul perasaan persediaan untuk hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadidun. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Buat apa Tuhan turuh, tinggal apa Tuhan larang. Kenapa saya perlu buat macam tu? Sesungguhnya goncangnya hari kiamat adalah sesuatu kejadian yang sangat besar dan dahsyat. Kerana satu masa, satu ketika akan berlaku satu peristiwa dipanggil hari kiamat, hari kesudahan, hari kebangkitan. Selepas daripada hari kiamat tidak ada hari yang kedua. Itulah hari yang terakhir, dipanggil yaumul akhirah, hari akhirat, hari yang paling terakhir. Tidak ada hari dah selepas hari kiamat. Hari kiamat berlaku. Tidak ada malam, tidak ada siang dah. Itulah hari yang paling terakhir.
Sebab itulah buatlah persiapan yang secukupnya untuk menghadapi hari kiamat. Kalau kita masih tidak ikhlas, cuba ke ikhlas diri kita. Kalau kita kurang sabar, kita sabar ke diri kita. Kalau kita kurang amalan, kurang zikir kepada Allah, kurang ingat Allah, banyak ke supaya hadapi hari kiamat. Kerana Tuhan sendiri berkata hari kiamat ni hebat, dahsyat. Kalau sendiri Tuhan sendiri yang berkata apabila kiamat tu dahsyat, maka betul-betul dahsyat maksud dia. Ingatlah pada hari kamu melihat setiap ibu yang menyusukan, lupa akan anak yang disusukannya dan gugur kandungan wanita yang hamil dari kandungannya. Hebat atau hebat hari kiamat? Orang ni hebat atau hebat? Seorang ibu ni anak dia, kalau gapo-gapo dia akan selamat anak dia. Tetapi hebatnya hari kiamat, ibu yang tengah menyusu melempar ke anak-anak dia. Bangun tidak hirau ke anak dia jatuh ke gapo dia apa semua. Nah, terkejut dengan peristiwa hari kiamat. Manakala perempuan-perempuan yang hamil yang ketika mengandung terkejut dengan hari kiamat, gugur tiba-tiba anak dia gugur dan jadi tua. Anak pada hari kiamat ni, tobik anak tu anak pun juga terkejut sehingga ke lahir tu semua berubah belaka dah menjadi tua. Hari kiamat anak yang lahir jadi tua selalu. Kiamat habis semua jadi berubah belaka. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah sangat keras pada hari itu. Maka hari kiamat ni kita tengok orang seperti mabuk, seperti orang gila, bercakap, berjalan, tak tahu ke hilir, ke hulu, ke sana, kerana berlaku peristiwa dipanggil hari kiamat. Kita tengok peristiwa tsunami, kita tengok peristiwa gempa bumi itu kita takut dah. Keadaan bumi terbelah, keadaan air laut yang naik sehingga 14 tingkat, 15 tingkat, terjun ke atas orang, menghancurkan tubuh orang. Macam mana ke hari kiamat, hari yang hancur. Bukan kata bumi, langit, semua planet-planet hancur menghentai bumi, bumi menghentai matahari, matahari menghentam bulan. Maka hancur. Macam mana ke kita di atas muka dunia pada masa tu seperti orang gila dan mabuk tak tahu apa. Berlari ke sana ke sini, langit pecah dan cair. Maka bertitik daripada langit seperti cairan perak. Tak. Bayangkan satu benda yang keras kalau pecah. Kalau benda tebal ni pecah, dia bunyi ping. Tebal ni bunyi pang ke harga. Bunyi pong ke harga. Langit tu tebal mana? Maka kalau pecah, suara pecah dia itu menghancurkan gegendai telinga kita. Hitung lagi tu hari kiamat. Maka pada masa tu kita nak bertaubat, kita nak jadi baik, maka tidak ada jalan dah. Berfikirlah sejenak, memerhatikan serta memahami isi kandungan ayat tadi kata. Kepada muslimat yang suka kepada hiburan, kepada isteri-isteri yang suka kepada mengikut perasaan dia, ikut ego dia, ikut perasaan dia, katanya pengarang perhati kepada ayat Quran ni. Sesungguhnya ia adalah kalam Allah, tiada syak lagi padanya. Tak ada orang yang syak mengenai berlakunya peristiwa kiamat. Itulah kebenaran yang membenarkan kata-kata Allah dalam menyifatkan tentang hari itu, hari kiamat. Gapa dia? Tuhan nak cerita, setiap ibu menyusukan lupa akan anak yang disusukan. Kehebatan Tuhan royak pada hari itu. Sehingga ibu yang paling penyayang kepada anak yang paling kecil pun dia akan tinggal. Pemikiran dia tak boleh nak cara dah kepada anak. Dia hanya fikir kepada diri dia. Diri dia pun tak boleh fikir. Seperti orang gila kedudukan dia. Kerana terlalu dahsyat. Seorang yang pening pun, seorang yang sakit, seorang yang tu pun dia hilang dah ingatan dia. Macam mana hari kiamat ni. Yakni setiap wanita akan terlupa dan lalai dari memikirkan tentang anak yang sedang disusuinya. Lantaran dari kedahsyatan hari itu. Kalau kita tengok gunung berapi, kalau kita tengok earthquake ni, apa dah gempa bumi, lari habis takut juga, takut terkepit di bumi. Maka hari kiamat begitu dahsyat lagi.
Dan gugurlah kandungan wanita yang hamil daripada kandungannya, yakni setiap kandungan janin keguguran akibat sangat hebat apa yang disaksikan dari kedahsyatan kegoncangan hari itu. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, yakni siapa yang melihat manusia pada hari itu pasti menyangka mereka mabuk, iaitu tidak berakal. Tindakan dia pun jadi pening habis. Padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah sangat keras. Dari itu wajib atas tiap-tiap wanita beramal untuk dirinya dengan amalan-amalan yang dapat menyelamatkannya dari kehebatan hari itu. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala taghurrannakum billahil ghurur. Artinya, hai manusia, bertakwa kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari yang mana seorang ayah tidak dapat menolong anaknya. Ayah saya macam mana pun pada hari itu kita tak mampu. Ayah hanya melihat anak dia saja. Anak hanya mampu melihat ayah. Suami hanya mampu melihat isteri. Isteri hanya tidak boleh berbuat apa-apa, sedangkan diri dia pun belum tentu selamat. Seorang anak tidak dapat menolong ayahnya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, yakni peristiwa ini yang dijanjikan Allah sangat benar. Bukan khayalan, bukan tipuan, betul-betul akan berlaku. Maka janganlah sesekali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, menipu kamu. Dan jangan pula si penipu, yakni syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Jangan beri peluang kepada syaitan menipu kamu daripada mentaati Allah. Kalau kita ikut syaitan, cepat-cepat kita kembali bertaubat kepada Allah. Lupa pula kita ikut syaitan pula, ingat kepada Allah pula. Nah, wahai sekalian kaum wanita, berhati-hatilah kamu kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi amaran kepada kamu sesuai dengan maksud firman-Nya, maka jangan sesekali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Nak jadi wanita yang solehah, di samping menunaikan segala hak suami yang perlu kita buat, di samping tu mesti ada dalam hati kita sifat takwa dan sifat zuhud daripada dunia. Jangan menyebabkan dunia menipu kamu. Kadang-kadang kita lebih membesarkan dunia daripada taat kepada suami. Kadang-kadang kita lebih membesarkan keinginan kita daripada ikut kata-kata suami kita. Maka jangan besarkan dunia berbanding dengan ibadat bertaat kepada suami. Yakni janganlah wanita tertipu dengan apa yang dimiliki daripada emas atau pakaian yang cantik dan selainnya. Dan janganlah dia menyangka bahawa kejayaan dan kebahagiaan terletak pada kebanggaan dan kemegahan. Ada orang kata hidup yang susah itu tidak membahagiakan, menderitakan saya. Maka ramailah wanita-wanita lebih suka dengan kemewahan kerana dia menyangka kemewahan itu membahagiakan dia. Emas, perak, rumah yang besar-besar itu membahagiakan dia. Sebenarnya dia tertipu, kebahagiaan itu berada di hati dia. Yang mana suasana bahagia, gembira itu tidak wujud kecuali dia muncul daripada hati yang bahagia. Rumah yang besar tetapi penduduk dia, penghuni dia tidak bahagia. Ada rumah yang kecil, miskin, susah, tetapi penghuni dia begitu bahagia. Kerana kebahagiaan itu berada di hati. Tetapi ramai wanita yang tertipu dengan segala kemewahan dunia hingga memaksa suami dia memenuhi segala apa yang ia ingin. Kerana dia menyangka dengan itulah dia mendapat kebahagiaan. Sedangkan kebahagiaan itu adalah mengingati Allah, taat kepada suami. Kita lihat satu keluarga contoh di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga Nabi itu terlalu besar sangat. Kita tengok keluarga sebagaimana Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah, pasangan yang cukup berkat, melahirkan ramai ulama-ulama, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Tuhan, dan zuriat-zuriat Nabi sehingga sampai sekarang satu keluarga yang paling berkat.
Nikahlah Saidina Ali dengan Saidina Fatimah. Nikah satu rumah yang cukup kecil. Tidak ada seming, tidak ada apa. Lantai hanya berlantai ke pasir sahaja. Tidur dihampa ke sehelai kain dan dicocok-cocok. Dicucuk-cucuk tanah yang keras menjadi lembut, maka dihampa kain. Maka tidurlah Saidina Ali dengan Saidina Fatimah di atas kain tu. Dia kata hidup yang berkat. Maka keluarga yang paling berkat, keluarga melahirkan zuriat-zuriat yang masya-Allah. Maka tak syarat keluarga yang kaya untuk mendapat kebahagiaan. Sebab itulah kalau hati kita masih berharap kepada dunia, maka kalau kita nak hidup bahagia tu payah. Kerana dunia ni payah untuk dipenuhi. Maka benda yang tidak dapat dipenuhi kita tak akan bahagia. Tetapi ingatlah Allah Ta'ala, bersifatlah dengan sifat qanaah, rasa cukup. Seorang yang bahagia itu bukanlah orang yang memiliki semua benda. Ingat, seseorang yang bahagia bukanlah seseorang yang memiliki semua benda yang apa yang ia ingin. Tetapi seseorang yang bahagia adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Bukanlah orang bahagia itu orang yang memiliki semua benda yang ia inginkan. Tetapi dia adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Maka bahagia itu timbul. Seperkara lagi yang kurang elok dilakukan ialah apabila mereka menghadiri suatu majlis yang dihadiri oleh beberapa orang wanita. Maka apabila seorang wanita melihat beberapa wanita lain berhias atau mengenakan sesuatu yang tiada dimiliknya, atau miliknya sendiri tidak sama seperti yang dimiliki oleh mereka, dia pulang ke rumah dengan keadaan marah-marah serta meminta suaminya supaya mengadakan untuknya seperti apa yang dimiliki oleh temannya tadi. Ini antara fenomena di antara kegilaan muslimat kita. Muslimat sebenarnya tak gila, tetapi apabila nafsu menguasainya, maka dia menjadi gila. Dia pergi satu majlis, pergi suatu event, satu perayaan, satu apa, dia tengok saudara dia, tengok kawan dia berpakaian lebih indah daripada dia, gelar rata lebih banyak daripada dia, maka dia balik ke rumah melihat suami dia setelah cuai, memaksa-maksa suami dia untuk memberi keinginan dia supaya dia tidak malu berhadapan dengan kawan-kawan dia tu. Maka menyebabkan dia memaksa suami dia dan suami marah kepada dia dan dia marah kepada dia. Akhirnya kerana sifat tamak dan sifat cinta kepada dunia, akhir sekali keluarga dia menjadi hancur. Tu. Sebab itulah wanita tu penting sangat bersifat dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Jangan minta lebih, bahkan bersyukur tu lebih. Banyak ke bersyukur, banyak ke berterima kasih kepada Allah dan kepada suami. Apakah dia menyangka semua itu dapat menyelamatkannya daripada api neraka? Adakah dengan dia rasa permintaan dia itu dipenuhi daripada suaminya dengan dia marah kepada suami dia, menyebabkan dia derhaka kepada suami dia, itu gelar emas yang dia perolehi dapat menyelamatkan dia daripada neraka Allah? Tentu tidak sekali. Ataupun semua itu dapat memasukkannya ke dalam syurga ke? Beli barang emas masuk syurga? Tak. Dengan cara derhaka kepada suami, maka orang ni gelar emas tak dapat menyelamatkan dia. Kenapa dia tidak menyedekahkan sahaja hartanya kepada orang-orang yang memerlukan walaupun sedikit daripada apa yang dibangga-banggakan oleh saudaranya yang beriman? Sedekah itulah yang dapat memberi manfaat kepadanya di hari akhirat, lalu ia memetik buahnya apabila mati kelak. Sepatutnya apabila kita tengok harta kita tu banyak, maka kita kena banyak bersedekah kepada Allah, sedekah kepada manusia. Sehingga ke ayat Quran kata, man yukridullaha qardan hasana. Sehingga ke dalam bab bersedekah Allah Ta'ala seolah-olah merayu kepada kita, memujuk kita. Siapa diakah yang ingin memberi pinjam kepada Allah? Tuhan kata saya nak pinjam kepadamu. Mu ada duit ke tak? Aku nak pinjam kepadamu 100, nak beri kepada orang miskin. Maka kita beri kepada orang miskin seolah-olah kita beri pinjam kepada Allah. Tengok ayat. Tuhan bukan nak memaksa kita, tetapi seolah-olah nak merayu kepada kita. Tuhan berlemah lembut bercakap dengan kita.
Meminjam. Patut Tuhan kata, patut Tuhan arah saja. Beri harta kamu kepada si miskin itu. Tak Tuhan kata, siapa dia kau nak beri meminjam kepada Allah Ta'ala. Oh, lembutnya Allah Ta'ala. Sepatutnya orang yang bersedekah, rasa duit emas, rasa gelar emas lebih, sedekah kepada orang itu lebih afdalnya. Adapun apa yang mereka pergunakan dari berbagai jenis perhiasan, barang kemas dan pakaian atau apa yang ditinggalkan oleh warisnya, mereka tidak mendapat apa-apa ganjaran, bahkan jika ada perasaan riak di dalam hatinya ataupun takabur, maka semua itu hanya menyebabkan ditimpa bala ke atasnya dan penyesalan yang tidak sudah-sudah. Sepatutnya harta-harta itu disedekahkan kalau nak jadi muslimat lah. Bukan kata wajib, tetapi dari sudut afdalnya. Kalau kita ada untuk kita pakailah pakaian itu. Tetapi kalau dah berlebihan sangat, boleh kita bersedekah, dan itu yang lebih afdal. Dan kita tengok ada perempuan-perempuan masa sekarang yang hanya ada memiliki pakaian sehelai sahaja. Ada juga. Semua pakaian dia hadiah ke orang, semua harta dia hadiah ke orang. Hanya tinggal rumah dia, sejadah dia, kain sembahyang dia sahaja. Ada orang macam tu. Maka orang lagu ni cepat dia dengan Allah, cepat masuk syurga. Kerana tidak perlu lagi hisap, tidak perlu lagi harta dia dikira, kerana dia dah beri kepada Allah Ta'ala semuanya. Sudah tidak memiliki apa-apa, maka dia pergi direct kepada Allah Ta'ala, pergi direct kepada syurga. Maka berjaga-jagalah dan beringat-ingatlah wahai wanita mukminat sekalian. Andainya kamu benar-benar percaya benda-benda melampau batas dan perhiasan dunia ini mewajibkan masuk neraka, maka berpadalah dengan hati kamu di dunia dan berpadalah dengan apa yang ada serta memudahkannya, rela hati. Kalau mau rasa, dengan harta kamu ini kadang-kadang membawa ke kamu kepada neraka, maka belajarlah berzuhud, belajarlah rela. Bukan kata beri semua harta yang kita miliki, tidak salah kalau kita menyayangi harta kita, kita simpan molek-molek. Tetapi jangan sampai menyebab menghalang kita daripada nak menunaikan ibadat, sehingga tak bayar zakat, sehingga tak beri sedekah. Hak tu orang yang sayang kepada dunia. Tetapi orang yang menjaga harta dia tidak menunjukkan dia sayang kepada harta dia. Janganlah seorang wanita itu menyangka dirinya lebih mulia dan lebih tinggi martabat daripada Sayyidina Fatimah binti Rasulullah, pemimpin semua wanita syurga. Kerana sesungguhnya beliau yang mengisah. Ni cerita Sayyidina Fatimah, orang yang paling mulia, ketua kepada orang yang masuk syurga. Kalau wanita, ketua dia adalah Sayyidina Fatimah. Ketua dia dalam ramai-ramai, maka ketua tentulah layannya dan apa yang ia perolehi dalam syurga lebih daripada orang lain. Maka ketua dia, nama dia Sayyidina Fatimah ni, Nabi jamin dah dia masuk syurga. Lagu mana kehidupan dia? Beliaulah yang mengisah, kisah, racu, menghaluskan gandum, menguli, lepas pada halus, uli pula tepung, dan membuat roti dan menghambakan dirinya. Jadi hamba kepada Sayyidina Ali. Pada suatu hari beliau datang menemui ayahnya baginda, mengadukan hal yang terlalu banyak tugas rumah tangga yang harus diselesaikan sehari-hari. Bukan duk main handset, bukan duduk chatting, bukan duk tengok Instagram, bukan duduk tengok gapo dia. Sayyidina Fatimah tugas dia semua buat kerja rumah. Sayyidina Fatimah tak pernah hoyak kepada Sayyidina Ali, ni bukan tugas saya. Tak pernah terkeluar pun daripada mulut Sayyidina Fatimah, ni tugas awak. Tak pernah. Dialah yang mengangkut air daripada perigi di luar, keluar waktu malam takut dilihat. Waktu malam baru Sayyidina Fatimah keluar, ambil air, menguli tepung, jaga anak, macam-macam. Dialah yang menguruskan. Akhir sekali penatlah kerja harian dia. Maka dia meminta supaya ayahnya memberi seorang khadamah. Penat dia, maka dia minta daripada ayah dia, kalau ada ya, wahai ayahanda, ada khadam-khadam, pekerja-pekerja ayah ke, hamba-hamba, boleh saya naklah seorang untuk membantunya di rumah. Rasulullah lalu berkata kepadanya, mahukah aku ajar kepada kawanmu satu yang lebih baik daripada khadamah? Maka katanya ayahmu, ginilah wahai Fatimah, ayah nak ajar satu zikir kepada anak anda, supaya anak anda rasa lebih baik daripada mendapat seorang pembantu. Zikir ni dapat memberi Fatimah, dapat
menyebabkan Sayyidina Fatimah rasa kuat, rasa bertenaga. Lebih daripada dapat seorang pembantu. Sayyidina Fatimah menjawab, "Ya, aku mahu ya Rasulullah." Baginda meneruskan, "Apabila engkau berbaring di atas pembaringan, okey, kamu mula nak tidur dah, pagi nak tidur malam, maka bertasbihlah 33 kali subhanallah, bertahmid 33 kali alhamdulillah, dan takbir 33 kali." Ni dipanggil tasbih Sayyidina Fatimah. Amalan ni dipanggil tasbih Sayyidina Fatimah. Iaitu tasbih 33 alhamdulillah Allah akbar. Lalu engkau sempurna ke genap ke 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila lagu tu Sayyidina Fatimah merasa ke tubuh dia rasa bertenaga. Maka antara amalan kepada muslimah kita yang selalu berkhidmat di rumah supaya tubuh dia rasa bertenaga, amalah zikir Fatimah setiap kali hendak tidur. Ketika dia uzur pun boleh buat, kerana dia hanyalah tasbih bukan ayat Quran. Jadi ambo ijazahlah amalan ini sebagaimana saya terima daripada guru saya, amalan zikir Sayyidina Fatimah. Lelaki boleh amal juga, perempuan pun boleh amal juga. Maka lihat pula lah bagaimana jawapan Nabi kepada puterinya, bagaimana ia tidak redha apabila gunung hendak dijadikan emas untuk dia. Rasulullah sendiri apabila ditawarkan emas, gunung menjadi emas. Bahkan baginda mengatakan, aku lebih suka berlapar 1 hari dan kenyang 1 hari. Ketika aku lapar, aku sabar. Ketika aku kenyang, aku bersyukur. Kalau sentiasa kenyang, mungkin aku lupa untuk bersyukur. Dan kalau aku sentiasa lapar, mungkin aku tidak tahan untuk bersabar. Maka kenyang lapar. Itulah kehidupan Rasulullah. Aku lebih suka. Tidakkah engkau pernah mendengar hadis Nabi SAW yang telah kami sebut di atas? Kalaulah dunia ini bernilai di sisi Allah hanya sebelah sayap samuk, nescaya orang kafir tidak akan dapat minum walau di dunia walaupun seteguk air. Jelasnya setiap lelaki wanita yang melihat hal-hal berlaku di dunia ini dengan mata hatinya basirah, pandangan mata hati, yakni tengok dengan ilmu, pemerhatian, akal dan hati dan perasaan berpandu dengan Al-Quran dan hadis. Maka muncullah satu mata dipanggil mata hati. Mata ini banyak menipu. Pandangan mata ini banyak menipu, mata zahir ni. Tetapi pandangan mata hati yang bercampur dengan makrifat, sifat zuhud, sifat gapo, pandangan mata hati inilah yang lebih cerah, yang lebih benar. Nescaya dia akan mendapati bahawa dunia yang diberikan kepada orang kafir dan orang fasik lebih banyak daripada dunia yang diberikan kepada orang Islam dan para salihin. Apakah ini melambangkan kemuliaan mereka di sisi Allah? Kalau kita tengoklah dengan mata hati kita, kita tengok sekarang lah fenomena sekarang. Siapakah yang menguasai dunia? Siapakah yang menikmati dunia sekarang? Kita tengok orang kafir betul-betul menikmati dunia. Manakala orang Islam sekarang ditindas tidak memiliki dunia. Adakah Tuhan memberi satu benda yang ia sayang kepada? Kalaulah benda yang disayangi, tentu Tuhan tak akan beri pun kepada orang kafir. Tapi menunjukkan dunia ini tidak disukai oleh Allah, tidak diminat, dibenci oleh Allah, maka diberi sebanyak-banyaknya kepada orang kafir. Demi Allah tidak sekali, bahkan semua itu merupakan bala dan ujian buat mereka orang kafir itu sendiri. Tidak pernahkah kamu mendengar firman Allah Ta'ala, fala yu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fid hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Artinya, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Jangan menyebabkan kamu merasa tertarik dengan anak-anak mereka dan harta mereka. Harta orang kafir, anak orang kafir, pakaian anak orang kafir, kita pakaian orang Islam kena tutup. Pakaian orang kafir, pakai baju saja seluar tak pakai. Harta mereka menarik kita, kemewahan dia, kereta dia, teknologi dia. Jangan menyebabkan kamu terhairan dengan dia, rasa ajaib, takjub
rasa tertarik, berminat, terpikat dengan harta mereka. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menyeksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan melayakkan nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Sedangkan Tuhan beri itu hanya nak menyeksakan mereka lagi pada hari akhirat. Firman Allah Ta'ala lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Artinya sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah fitnah, contoh cobaan bagi kamu. Ingat harta kita, anak kita. Ni kita ada anak, awak ada anak, tak ada anak. Tak jadi awak bangga dia. Saya anak 10 orang dah. Rasa bangga. Ingat anak kita hanya untuk berbangga-bangga. Kadang-kadang kita menghina pula orang. Kita ada harta, naik kereta buruk. Saya ada kereta baru, anak saya baru belilah kereta mahal-mahal, saya baru beli. Kereta buruk pitu pun nak cabut, malunya saya nak naik, sakit pinggang saya nak naik. Itu harta dan anak-anak yang jadi fitnah ujian. Sesungguhnya sebenarnya hak di sisi Allah. Setiap benda yang kita serah kepada Allah, pahala, dari sudut zakat kita, harta kita ke apa dia, kok di sisi Tuhan tu adalah di sisi Tuhan banyak lagi pahala-pahala yang besar-besar. Orang miskin boleh buat, orang kaya boleh buat. Firman Allah Ta'ala lagi, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Dan bukanlah harta dan bukan anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi sifat takwa kamulah yang menghampirkan kamu kepada kami. Tu hendaklah kita dengar nasihat-nasihat perempuan-perempuan supaya hati dia jangan terlekat dengan dunia. Kadang-kadang zahir dah bagus dah, tetapi kita tengok hati masih nak kepada dunia. Maka untuk bahagia ke dunia, untuk menyebabkan kita bersifat dengan qanaah, rasa cukup, maka ingatlah janji-janji Allah Ta'ala di akhirat. Wallahu a'lam.